Hai guys, bersama aku lagi Faizana dalam Faz Channel. So, aku pasti korang semua yang tengah tonton video ni mesti antaranya menggunakan iPhone ataupun mungkin kenal orang yang menggunakan iPhone di sekeliling korang juga. So, memang special untuk korang semua sebab aku nak kongsikan antara fakta menarik tentang iPhone yang mungkin korang semua tak tahu sampailah ke hari ini. Fakta menarik yang pertama sekali, sebenarnya iPhone dah berusia 16 tahun masuk tahun 2023 ni. So, iPhone asalnya diperkenalkan oleh Steve Jobs pada Januari 2007. So, antara korang semua ada tak umur 16 tahun? So, korang just boleh komen saja umur korang berapa. Kalau nak bandingkan dengan Samsung ataupun Sony, itu lagi lama lah brand tu kan. So, kalau kita nak tengok balik, iPhone masa awal tahun diperkenalkan 2007 sampailah 2008 masa tu, memang iPhone antara innovation yang digemari oleh rakyat di Amerika Syarikat sebab dia mengubah cara kita menggunakan smartphone. Masa tu zaman BlackBerry, zaman phone ada keypad apa semua, tapi Steve Jobs dengan dia punya innovation dan juga visi dia untuk melihat yang smartphone ni ada potensi besar untuk kita gunakan full touch pada dia punya screen tu. So, masa tu memang perubahan yang agak besar dari segi industri smartphone di dunia. CEO daripada Microsoft iaitu Steve Ballmer gelak dengan iPhone sebab dia kata iPhone ni macam tak adapt dengan teknologi masa tu yang menggunakan keypad, dan dikatakan yang iPhone adalah smartphone yang mahal masa tu dengan harga sampai mencecah $500. So, memang ditertawakan sajalah. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good deal. Era tahun 2007 sampailah 2008 memang masa tu zaman BlackBerry, Nokia dan juga HTC, dan Apple masuk. Tiba-tiba dapat penjualan mencecah 6 juta unit. So, banyak juga actually penjualan untuk iPhone yang pertama dulu. Dan dia punya development start daripada tahun 2005. So, ambil masa dalam 3 tahun jugalah untuk diorang nak develop dan perkenalkan pada tahun 2007. Januari 2007, Steve Jobs perkenalkan iPhone pertama dan diorang start penjualan pada bulan Jun 2007 dengan dua jenis storan iaitu 4GB dan juga 8GB. So, memang kecil gila kalau kita tengok balik untuk storan pada tahun ni. Tahun ni aku rasa at least 64 ke 128. Tapi masa tahun tu 4GB ke 8GB tu pun dah cukup bagus untuk korang nak gunakan dan simpan segala file. Dan masuk tahun 2008, Apple perkenalkan satu lagi storan iaitu 16GB. So, itulah bermula era ataupun zaman iPhone yang makin memuncak dia punya populariti dan juga dengan Steve Jobs punya aura lagi kan. So, that's why aku rasa masa tu adalah zaman innovation of iPhone dengan idea daripada Steve Jobs dan juga tim diorang. Fakta menarik yang kedua, korang perasan tak ada waktu yang menunjukkan pukul 9.41 ataupun 9.42 pada display iPhone untuk diorang punya iklan. Masa keynote pelancaran iPhone yang pertama tu, Steve Jobs ada katakan bahawa today Apple is going to reinvent the phone, dan betul-betul tepat pada jam 9.42 pagi. Awalnya Apple gunakan 9.42 pagi, tapi pada iPad tahun 2010, Apple tukar kepada pukul 9.41 pagi pula. Sampailah sekarang ni, Apple masih kekalkan nombor waktu 9.41, bukannya 9.42 dah. So, last tak selaku sampai tahun 2009 ke 10 macam tu je Apple menggunakan 9.42, sampai sekarang 9.41 pagi. So, itulah bagaimana terlahirnya waktu 9.41 pada display untuk iklan semua iPhone ataupun produk diorang. Fakta menarik ketiga adalah tentang iPhone 5, 5C dan juga 5S. Dan kalau kita tengok balik, iPhone 5 adalah iPhone yang pertama yang dilancarkan pada bulan September. Sebelum tu, semua iPhone dilancarkan sekitar bulan Jun sampailah bulan Oktober. Tapi start pada iPhone 5 dilancarkan pada bulan September sampai sekarang ni kebanyakan iPhone dilancarkan pada bulan September juga. Aku rasa 2020 je Apple lambatkan sikit sebab masa tu PKP. Seperti yang aku cakap tadi bahawa iPhone 5, 5S dan juga 5C adalah antara projek terakhir Steve Jobs disebabkan oleh Steve Jobs ada menghidap penyakit pancreatic cancer sejak tahun 2003 lagi. So, kali terakhir diumumkan iPhone adalah pada 2010 iaitu iPhone 4. Seterusnya pada bulan Januari 2011 dia ambil cuti dan Ogos 2011 dia letak jawatan sebagai CEO Apple dan Steve Jobs meninggal pada 5 Oktober 2011 pada tahun yang sama juga. So, that's why aku cakap yang iPhone 5C, 5 dan juga 5S adalah antara projek terakhir daripada mendiang Steve Jobs, dan idea dia memang daripada iPhone 5 tu adalah yang terakhir lah. So, after that memang kita nampak Tim Cook yang take over the company. Korang tahu tak bahawa iPhone 6 adalah iPhone yang paling laku keras dalam sejarah penjualan iPhone sebenarnya. So, kalau kita tengok balik, iPhone 6 dilancarkan pada tahun 2014 dan masa tu memang era orang menggunakan smartphone dengan size screen yang besar. So, untuk iPhone 6 dan juga 6 Plus, dia menggunakan size yang memang lebih besar daripada iPhone 5S yang dilancarkan pada tahun 2013. So, dia menggunakan 4.7 dan juga 5.5 inci. Pada tahun 2014 memang
memang menjadi satu fenomena dan juga populariti iPhone makin mencanak-canak naik. Penjualan dia pun memang mencanak tinggi gila, mencecah lebih 222.4 juta unit terjual dan juga masuk senarai top tier best selling phone in the world. Masa tu pun ada juga isu ataupun controversial dengan iPhone 6 series, iaitu ada isu bendgate, dia punya body tu mudah bengkok. Banyak dikongsikan oleh pengguna-pengguna lain juga melaporkan bahawa body dia mudah bengkok. Walaupun iPhone 6 series ni very controversial dengan dia punya isu bendgate mudah bengkok, tapi still iPhone 6 banyak juga penjualan dia berbanding dengan model yang lain. So aku tak tahu kenapa ramai suka sangat. Mungkin sebab dia adalah iPhone pertama dengan saiz skrin yang lebih besar daripada iPhone yang sebelumnya. Fakta menarik seterusnya, korang tahu tak apa sebenarnya maksud I pada iPhone punya nama tu sendiri? Sebenarnya Apple menggunakan nama I tu stand for internet, dan produk pertama yang menggunakan nama I pada produk Apple adalah iMac yang dilancarkan pada tahun 1998. Pada asasnya, fundamental nama I pada produk Apple adalah bermaksud internet, individual, instruct, inform dan juga inspire. Tapi lebih spesifik sebenarnya I bermaksud device yang integrated dengan internet. So masa tu pun zaman internet tengah mencanak naik masa tahun 90-an dulu. So that's why Apple inspired daripada nama internet tu sendiri, diambil I, diletak dekat awal nama produk diorang, jadilah iMac, iPhone, iPad, iPod dan sebagainya. Dan sampai sekarang ni Apple masih kekalkan nama I pada awal produk diorang. Ada juga produk Apple yang tidak menggunakan I, macam Mac Mini, Mac Pro, Apple HomePod, AirPod dan banyak lagi sebenarnya nama yang tak ada huruf I itu sendiri. Fakta menarik seterusnya, korang tahu tak bahawa iPhone tu dia punya komponen bukannya asal daripada Apple sendiri, tapi daripada brand yang lain yang dicipta oleh brand-brand yang famous macam Sony, Samsung, LG dan banyak lagi brand yang buat komponen daripada iPhone yang korang tengah pakai sekarang ni, dan dikilangkan daripada syarikat pengeluar terbesar iPhone di China iaitu Foxconn. So aku rasa of course lah dari segi costing lebih rendah lah dekat China dengan komponen apa semua kan. Dan kalau kita tengok dari segi komponen dia punya panel screen tu sendiri, untuk OLED memang digunakan OLED daripada Samsung ataupun LG, dan kedua-dua syarikat ni adalah daripada Korea. Manakala untuk kamera adalah daripada Sony iaitu syarikat daripada Jepun, dan untuk chip processor daripada TSMC, syarikat daripada Taiwan. So memang komponen kebanyakan daripada iPhone tu sendiri bukannya Apple yang buat, tapi syarikat lain yang buat. So ini adalah salah satu fakta yang mungkin korang tak tahu, dan mungkin ini akan membuka mata korang semua bahawa bukannya Apple yang produce iPhone tu, tapi kilang Foxconn yang buat dia jadikan sebagai iPhone yang korang pakai sekarang ni. So ada iPhone yang memang ditulis kat belakang tu Design in California, Assemble in China. So itulah antara fakta yang aku rasa ramai tak tahu kot. Fakta menarik seterusnya, aku tak pasti kalau korang setuju ataupun tidak, tapi sebenarnya iPhone adalah trendsetter untuk teknologi ataupun rekaan yang diorang pernah buat. Yes, kita boleh akui yang iPhone ni bukannya yang pertama buat teknologi yang diorang pernah buat. Mungkin ada tapi tak banyak lah, sebab start daripada Tim Cook ambil alih, memang aku nampak direction untuk iPhone sedikit berbeza daripada Steve Jobs dulu. Memang dia lebih kepada innovation, tapi Tim Cook dia lebih kepada branding dan juga pricing. So harga dia memang makin lama makin mahal, dan brand dia pun makin lama makin powerful lah. So orang akan rasa macam proud to use iPhone, proud untuk tunjuk logo Apple, proud untuk selfie dekat cermin, dan juga melambangkan kemewahan seseorang individu yang menggunakan iPhone masa zaman iPhone 6, 6S, 7 dan sampailah ke hari ini. Aku rasa iPhone still lambang kemewahan seseorang. Cuma aku rasa sekarang ni bila Android dah makin mahal, macam almost to level macam iPhone lah sebenarnya. Cuma iPhone still dia win in terms of branding tu sendiri, sebab memang Apple dia letakkan branding iPhone ni another level lah, membuatkan kita proud to use it. Bila bercakap tentang trendsetter ni, kita nampak daripada iPhone 10 dulu masa zaman kamera traffic light tu, orang cakap and notch. Memang masa tu ramai jugalah pengeluar smartphone yang peli macam Samsung sendiri, tapi end up benda tu jadi trendsetter untuk pengeluar phone lain menggunakan rekaan yang hampir sama je macam iPhone 10, iaitu notch, screen dan juga kamera traffic light tu. Sama juga macam kamera untuk iPhone 7 Plus, iPhone 11 Pro, sampailah sekarang ni ada juga yang masih menggunakan rekaan yang hampir sama macam iPhone 11 Pro. Aku rasa trendsetter is yes, tapi tidak semua perkara yang Apple set the trend lah. Ada juga perkara yang memang nonsense gila diorang buat, tapi ada juga perkara yang memang satu benda yang menarik lah untuk kita nak gunakan. Macam Dynamic Island, dia bukannya something yang baru, tapi bila Apple dah buat Dynamic Island dan juga something yang dia ubah sikit dari segi software, so aku rasa after this mungkin ada pengeluaran lain yang akan cuba nak buat. Cuma kita tak tahu cepat ataupun lambat, dan juga bila dia akan buat ataupun mungkin tidak akan buat dan move on kepada teknologi yang jauh lebih bagus. Satu lagi trendsetter yang aku miss dengan iPhone ni, iaitu rekaan body yang petak masa iPhone 12 series. Aku nampak sampai sekarang ni
macam makin ramai pula pengeluar smartphone yang menggunakan rekaan bodi berbentuk petak ataupun solid macam iPhone 12 series. Sampai sekarang ni memang Apple menggunakan rekaan bodi yang sama je untuk iPhone 14 series. So, itu pun trendsetter yang aku rasa ramai juga gunakan untuk smartphone yang lain. Fakta menarik yang terakhir adalah iPhone 10 pernah leaks dekat vlog oleh anak pekerja salah seorang engineer Apple. So aku rasa benda ni macam agak kelakar juga actually at first. Tapi sebenarnya benda ni adalah real gila kot. Masa tu memang iPhone 10 adalah iPhone yang paling penting daripada Apple. Dia sebenarnya 10 tahun pengeluaran iPhone masa tahun 2017. Anak kepada pekerja Apple tu sendiri yang gunakan iPhone buat vlog masuk dalam YouTube dan reveal rekaan iPhone yang tak dilancarkan lagi. Sebab masa tahun tu Apple lambatkan sikit launch dengan iPhone 8 kan. So dia launch iPhone 8 dulu barulah iPhone 10. Dan before launch iPhone 10 memang dah ada reveal leaks dah macam mana rekaan dia, notch apa semua oleh anak salah seorang pekerja Apple tu sendiri. Dan masa tu memang viral satu dunia dekat website, dekat social media. Pekerja Apple tu kena pecat oleh disebabkan tindakan anak dia yang buat vlog masuk dalam YouTube. Aku tak boleh brain macam mana dia orang boleh fikir untuk buat benda tu. Mungkin anak dia ialah budak sekolah kan. Mungkin tak dapat nak fikir dengan mendalam ataupun bapak dia pun tak tegur anak dia kenapa buat video ataupun reveal iPhone yang tak dilancarkan lagi. So end up memang bapak dia kena pecat dan juga iPhone tu dah diketahui oleh umum sebelum dilancarkan dan masih dilancarkan pun memang iPhone 10 power gila, dia punya demand memang ramai gila nak beli. Even orang yang bawa masuk Malaysia daripada Singapura pun jual dengan harga yang sangat-sangat tinggi di Malaysia masa tu. Aku rasa boleh mencecah almost RM10,000 kot masa iPhone 10 awal dilancarkan dulu sebab kita lambat sikit masuk kan. Memang iPhone 10 adalah antara iPhone yang controversial sebab ada punya hype, leaks before launch and masa tu pun banyak isu yang terjadi. Dan iPhone 10 juga adalah iPhone pertama dengan screen OLED. Sampai sekarang ni aku rasa iPhone 10 is not a really relevant iPhone. Aku rasa aku prefer iPhone 11 and above instead of iPhone 10. 10s, 10s Max, yes, tapi kurang lah untuk korang yang memang gunakan kamera dari segi ultrawide dan juga night mode. iPhone 10, iPhone 10s tak ada benda tu. iPhone 11 dan juga ke atas ada bateri yang far better lah untuk 11 dan juga ke atas sampai sekarang ni. So guys, aku rasa itu saja antara sedikit sebanyak fakta menarik tentang iPhone yang mungkin korang tak tahu. Kalau korang ada penambahan lagi, korang just komen saja dekat yang bawah. Mungkin ada benda-benda yang aku terlepas pandang ataupun fakta yang aku tersalah, korang just boleh betulkan saja dekat yang bawah ni, okay? Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis dan sampai berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.